Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kesinambungan kepada babak kedua naskah e-buku Adam dan Hawa Adi Tanah Melayu. Baiklah, jadi bagi sidang penonton yang baru mendengar taklimat akan e-buku ni, harga dia sumbangan ikhlas terpulang berapa nak bayar, RM10 boleh, RM5 boleh, nak sedekah lebih pun boleh. Jadi ini adalah babak kedua. Boleh PM saya, boleh hantar mesej. Saya tak boleh sebut nombor telefon sebab TikTok tak benarkan dan recording ini diselaraskan dengan TikTok dan YouTube di channel seadanya. Baiklah. Jadi sambungan kepada Adapa The Sumerian Adam daripada buku saya. Ini adalah pembentangan kedua kepada kandungan buku saya. Jadi kita pergi dulu, apakah sebenarnya hubungan di antara yang dikatakan Sumerian, Akkadian dengan Tanah Melayu. Jadi kat sini kita dapati ada benda yang mengejutkan, iaitu nama Melaka telah ada sejak zaman Sumerian kuno atau Akkadian Anunnaki, iaitu 1300 tahun ataupun 5000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa ataupun before Christ, BCE. Kita sekarang ni AD, after death. Jadi Melaka, Meluka, dia tukar ha tu sebenarnya bunyi dia ka. Meluka, Melaka, orang-orang Melayu daripada Melaka telah membawa timah tembaga termasuk daripada Kedah Tua ke Akkadian ataupun Sumerian ataupun tamadun Sumur. Itu Babilonia atau dikatakan tamadun tertua di muka bumi. Jadi ini ada di dalam kuniform. Ini lakaran yang menyatakan orang daripada Melaka, itu Melayu, Semenanjung Tanah Melayu, yang hadir dan mendakukan perdagangan binatang ternakan. Itu ada rusa, yang lelaki itu gendong, dan di antara raja dan lelaki itu ada seorang lelaki yang duduk di sebelah raja, lelaki ni. Dia ni translator bahasa Melayu kepada Sumerian. Jadi apa bukti dia? Jadi tablet yang tadi kita tengok tu nama dia Sulishu atau tablet Sulishu. Dia ada perkataan rebus, memanaskan besi, memanaskan timah. Jadi perkataan rebus ada, dan kebanyakan bahasa Melayu ada di dalam bahasa Akkadian. Jadi daripada kajian Mak Saleh dan pengkaji bertarikh 1984 before Christ, BCE, sehingga 1975 middle chronology, pada pemerintahan kedua dinasti Isin. Isi yang saya panggil Isi. Jadi ada lakaran major deposit. Warna merah major deposit, warna hijau muda atau biru muda ni dah minor deposit. Jadi seluruh Kedah Tua membawa kepada Semenanjung masa tu, the Northern Kingdom of the Malay State, adalah deposit utama timah. Ni Tin Bronze Revolution, largest tin granite buy of the globe, Mekong Delta, Malaysia. Tapi yang paling banyak kat Tanah Melayu lah. Itu dikatakan Surwana Bumi atau Jambu Duipa. Jadi kalau orang kata tamadun Melayu tidak ada kena-mengena dengan Akkadian, sebenarnya kita antara tapak tertua perlombongan Northern Kingdom, Southern Kingdom, iaitu utara Kedah Tua dan juga selatan yang dikatakan Pahang atau Melaka atau sendiri, adalah suatu gugusan yang besar. Jadi kita pada hari ini orang Melayu dah diputar belitkan, dan kita kena buka pengkajian ini sendiri. Jadi video malam ni saya akan berikan kepada yang membeli naskah buku saya, e-buku, sebab yang ini tidak ada dalam buku. Ini adalah bahan tambahan yang saya explain. Jadi kita berbalik kepada buku kita. Adapa The Sumerian Adam dan perhubungan diplomatik, teknologi pembinaan tukang-tukang kapal
telah terbukti ada hubung kait dan kesinambungan dengan tanah Melayu. Jadi saya sambung. Bila kita melihat adanya titik mula peradaban manusia itu orang Melayu, tanah Melayu, bangsa Melayu, bahasa Melayu, kekal sebagai bahasa perdagangan lingua franca, Phoenician. Iaitu pada satu masa dulu semua orang kat muka bumi ni dikatakan berbahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu ada kronologi dia dan cerita-cerita biblikal ataupun Yahudi tadi ataupun ahli kitab tadi sebenarnya merujuk kepada cerita orang Melayu. Jadi saya baca, semuanya perlu ada titik mula. Maka ada apa itu adalah tanda titik mula dan pengenalan Adam. Daripada berbagai kajian atau titik mula pengenalan diri atau bahasa. Maka Melayu itu berbudi pekerti mulia. Maka Melayu itu pasti ada susunan, struktur serta tata cara dan SOP bahasanya di dalam sebuah warisan yang agung. Jadi penulisan ini bukanlah kajian ilmiah semata. Ianya adalah pengalaman hidup saya yang ramai akan katakan saya ni gila. Jika saya terus menyatakan kisah-kisah dan pengalaman saya tanpa menyertakan akan bukti dan intipati serta teras apa yang sudah terjadi dan telah terjadi dalam hidup saya ini. Maksud saya ni, kalau saya terus cerita pengalaman mistik saya, pengalaman kebatinan saya, akan kisah tanah leluhur saya, tanpa bukti sains, tanpa bukti sejarah, cerita saya ni akan jadi cerita gila. Jadi Melayu itu ada bahasanya, ada budi pekertinya, ada buktinya, yang saya selaku penulis akan bentangkan di tengah-tengah naskah ini dan kesinambungan naskah yang bakal keluar. Jadi ianya adalah bersifat visual dan menyatakan akan ada kisah di sebalik kisah apa yang telah saya lalui di dalam jejak warisan. Jadi kita muncul satu bahasa yang agak pelik. Maknawa kai tahu koi tahu nama. Ini bahasa antara tamadun lama di New Zealand. New Zealand, tuan-tuan. Jadi makna, kita faham apa tu makna. Wa tu adalah ibu atau Hawa. Hawa ada banyak galang ganti yang dikatakan pengenalan kepada bonda yang pertama. Koi, kai, kau, tahu. Jadi bahasa boleh diubah-ubah dan telah berubah-ubah merentas zaman. Tetapi maksudnya tidak boleh diubah menjadi lain daripada maknanya yang sebenar. Itu kan makna wa. Makna wa. Ada orang kata mana, perkataan mana ni banyak dalam game. Jadi tahu atau tak tahu, tahu nampak tu. Makna atau maksud di sebalik sejarah sebuah bangsa dan susunan serta keaslian dan kesucian dan budi pekerti serta akhlak yang mulia warisan Melayu ini ada di segenap pelosok muka bumi. Tetapi kita tetap berbalik kepada makna Hawa atau nama Hawa, bonda yang pertama. Inilah teras kepada bahasa anak cucu Adam yang telah digodam, diubah-ubah maksud serta kefahamannya, dan terlupalah kita jalan pulang yang lurus. Jadi kalau kita jumpa balik, kejap lagi sekarang cerita sejarah dia, apa ada dalam cerita ni. Maksud dia, orang Melayu yang sebenar-benar Melayu memahami bahasa dan meletakkan nama ayahanda dan bonda pertama. Jadi kisahnya perahu, yang ini Noah Ark, Ancient Babylonia, Etruria. Ni dijumpai dalam kubur lama. Jadi perlambangan bangsa kapal yang telah hilang ditelan di zaman. Saat lagi dalam pembentangan esok, saya akan keluarkan gambar-gambar relik yang ada di Terengganu, yang saya baru pergi pada Museum Terengganu baru ni. Jadi daripada epik Gilgamesh, ceritanya Adam dan Hawa yang mereka ambil daripada Sumerian Akkadian yang kuno, yang semua pengkaji cerdik pandai Mak Saleh dah cerita dalam History Channel, tapi mereka kalih tempat lain. Mereka padamkan, mereka hilangkan nama Melaka, Melayu, Kedah Tua
dan juga semenanjung daripada Himalaya kepada Malaya. Jadi pada hari ini nama Malaya dah tak ada. Jadi di celah-celah apa yang mereka kaji, ada pengkaji yang bertemu dan merujuk kepada tanah Melayu, orang Melayu, bahasa Melayu. Tetapi kita sendiri pada hari ini tak nak mengkaji. Siapa lagi yang faham bahasa bonda kita dan jiwa orang Melayu? Untuk harap mereka faham susahlah. Tak boleh. Kan? Jadi kita sambung. Teras atau blueprint kepada kajian saya, analisa serta penulisan dan perkongsian, termasuk naskah-naskah sebelumnya ini, adalah bagi membuka kembali sejarah sebenar tanah air, bangsa dan membawa kembali ke jalan yang lurus, dan mengenali kembali sebuah sejarah manusiawi, serta kesinambungannya dan pertalian anak-anak Adam dan anak-anak Melayu, orang-orang asal jalur yang pertama. Tetaplah di akhir jalan dan segala penulisan saya ini, saya mahu mengembalikan orang-orang Melayu dan anak-anak Melayu kepada makam anak-anak yang soleh, serta makam yang mengenal dan pasti dan seyakin-yakinnya akan dikembalikan kepada anak-anak bangsa aku, bangsa saya dan bangsa tuan-tuan ni, kepada jalan sebenar-benar jalan Allah dan utusannya yang sebenarnya itu. Dan tidak adalah lagi kita tertipu di akhir zaman. Jadi, ada apa cu? Pasal apa Pahang mai? Jadi ada nama Pahang, ada apa, ada pasai, ada Pak Asa, ada ai, ada mak yang memanggil mai kan. Jadi telah saya kupas secara ringkas akan kesinambungan serta dimensi kata kunci yang amat besar nilainya ini, bagi yang dapat merasakan getaran serta gelombangnya di dalam rangka-rangka di atas. Jadi jika pembaca mampu membuka lipatan kata-kata awal pertemuan hamba Allah seadanya ini dengan yang empunya sebutan di atas, melalui jalannya yang mengabungkan berbagai fakta, kesedaran diri dan jiwa, dan menggali jauh ke sanubari, ianya akan membuka sebuah dimensi akal, pemikiran dan pencahayaan kepercayaan dan rasa dan jiwa yang baharu. Di dalam dialek ataupun di dalam lingua franca, lenggang-lenggoknya bahasa di awal saya bertemu dengan Melayu itu, pastinya sekarang semakin terbuka siapa dan apa dianya Melayu dan waris serta pewaris atau warisannya. Maka nyatalah terlalu ramai pendusta Melayu dan penipu daya Melayu di akhir zaman ini, di zaman yang gelita ini. Jadi, berbalik kepada kata Datuk Laksamana Hang Tuah, tak akan hilang Melayu di dunia, takkan tak hilang Melayu di dunia. Maka benarlah Melayu itu tiada hilang. Tetapi bagaimanakah hendak kita mengenal Melayu itu, siapa Melayu itu, apakah SOP bahasa Melayu yang original, bagaimanakah Melayu itu berbicara, apakah pembuka kata Melayu asal, apakah mesej yang dibawanya Melayu itu, apakah raganya Melayu itu, di manakah Melayu itu tinggal, titik awal sejarah Melayu, di manakah rumah Melayu itu, siapakah moyang dan jalur serta susunan darah Melayu itu, apakah kitab Melayu sebenarnya itu, dan siapakah utusan-utusan Melayu itu. Jadi 1001 persoalan boleh saya lontarkan kepada pembaca, dan 1001 permasalahan akan Melayu yang saya boleh letakkan atas meja. Yang paling utama, adakah Melayu yang terdahulu itu sudah berjumpa jalan yang lurus itu? Saya katakan sudah. Saya yakin, saya pasti sebenar-benarnya seluruh jasad dan jiwa raga saya dan di depan Yang Maha Mencipta, leluhur kita telah berjumpa jalan yang lurus itu dan tidak pernah meninggalkan jalan yang lurus itu. Jadi di sebalik tirai kisahnya Datuk Laksamana,
Dan siapakah yang saya bertemu di sebatang kali secara nyata senyata-nyata, gaib segaib-gaib, melewati dan merentasi sekalian alam dan berada di luar gelanggang masa. Jadi ada apa? Ada samudra pasai. Ada apa? Ada hang, ada mai. Bagi menuntut tirai kepada pembuka kepada naskah ini, semoga sidang pembaca berhenti seketika dan merenung jauh ke dalam, dan sedalam-dalamnya akan rangkap-rangkap di awal pembuka kata ini. Dan kod-kod yang saya susun mengikut sejarah manusia dan pahang itu sendiri. Ada apa cu? Pasai apa hang mai? Ada jalankah? Ada titik mulakah? Ada awalkah? Ada samudrakah? Ada ibukah? Ada ayahkah? Kenapa saya guna kah? Ka pun boleh juga. Cu itu apa maksudnya? Cahaya itu tadi saya dah bentangkan malak ca kan, ada cahaya tadi. Jadi andai pembaca masih keliru dan tiada jalan, maka bolehlah teruskan membaca dan di akhir bacaan ini kembali semula ke halaman yang di awal dan lihat semula apakah faham, adakah telah berubah kefahaman tadi dengan berbagai fakta yang bersambung di dalam halaman berikutnya. Jadi saya kepilkan gambar ni, kita refresh. Jadi kisah ini bukan sahaja saya telusuri di alam Melayu, tetapi saya juga telusuri di alam batin warisan orang asal, orang asli, orang primitif. Jadi di sebalik tirai sebuah kisahnya Melayu kita ini, kita perlu tahu apa itu asal, usul, asli, dan apakah perbezaan kita dengan orang asli. Jadi naskah ini tidaklah terus kepada pembentangan mistik atau langsung kepada core. Ini akan berlaku dalam naskah 2, 3 dan 4 dan klimaks di naskah kelima. Ataupun titik Adam dan Hawa. Tetapi kita perlu menyusuri akan sebuah budaya. Budaya, pemikiran dan kedudukan sejarah Melayu daripada kacamata pengkaji barat, timur dan juga kedudukannya logika, SOP, susunan dan teras linguistik dia, matematik dia, teras kesinambungan titik-titik masa sejarah Tanah Melayu. Kita melihat daripada the whole framework, daripada makro kepada mikro, kepada kuantum, kepada sains, kepada bahasa, serba-serbi supaya akhirnya anak-anak bangsa kita terang, jelas dan nyata faham kenai Melayu tu, dan kita tidak takut. Jadi ini adalah sebuah perjuangan dan pendedahan yang perlu kepada anak-anak bangsa. Dan anak-anak saya sendiri beserta dengan warisan yang akan datang, supaya kita hari ini selaku orang Melayu daripada kesemua segi dan sudut serta dimensi dan kosmologinya, termasuk filosofinya, matematiknya, full framework, agar mereka mempunyai sebuah foundation atau teras yang kukuh. Maksud dia tuan-tuan, kalau kita, saya tak suruh belilah, sekali lagi saya sedekah semua ikut suka hati. Kalau kita berjaya kolaborasi, kita faham, kita bagi the whole framework kepada anak bangsa, barulah maruah jati diri, kekuatan yang sebenar-benar kuat, tak goyang, akan hadir kembali ke dalam jiwa anak-anak bangsa kita. Mereka kenal Melayu tu lagu mana, tak sembang. Apa yang menjadi masalah kita pada hari ini sidang penuntut? Anak-anak bangsa sekarang telah tiada pedulikan lagi akan warisan kecuali game di tangan, dan menjadi budaya serta nasib kais pagi makan pagi, dan masa time yang amat terhad. Satu hari ada 24 jam. Jadi andai kita gagal malam ni,
mengubah nasib serta institusi, serta kewangan, serta ilmu, serta kefahaman dan mengembalikan maruah, kita adalah ayah datuk yang gagal. Jadi kandungan naskah ini saya ringkaskan. Tanah Melayu, Empayar Melayu dalam kenangan, minda rasa dan imajinasi Melayu, Prakata hari lahir saya, simpulan bahasa bahas Melayu, bahasa tertinggi di dunia, kompas ke ampasa ke mak bapa yang satu, bahasa jiwa bangsa, tauhid teras Nusantara dan dunia, kehancuran Kedah Tua, kehancuran keluarga Melayu oleh dunia, detik kelahiran anak Melayu dan masa, bahasa Melayu dan alatan Melayu, sebuah rahsia besar, tuah di danam sebuah kisah dajai, dajai mata satu pandang sebelah mata, kisah sebenar penjajahan dunia atau Melayu, pola pemikiran order baru telah bermula, nasib keluarga Adam dan Hawa di akhir zaman, rahsia ayah dan bonda Melayu, dan penutup. Jadi kita bakal bersambung dalam babak seterusnya. Jadi bagi memulakan kandungan buku ini, Tanah Melayu, Empayar Melayu dalam kenangan. Kalau kita tengok dalam peta ni tuan-tuan, di tengah-tengah banjaran kita ni milik orang asli atau orang asal. Ada sejarah, ada fakta yang lebih pening. Jadi kalau kita berbaliklah sidang penonton, apa yang ada di dalam kandungan buku ini adalah sebuah perjuangan, bukan peribadi. Apa yang ada di dalam kandungan ini adalah hak anak-anak bangsa kita, hak tuan-tuan untuk dikembalikan kepada anak cucu kita, supaya mereka menjadi kuat, bermaruah, berpendidikan, ada ilmu, ada akhlak, ada jiwa dan raga. Dan di sebalik ini ada rahsia ketuhanan dan kebatinan yang bakal membangkitkan dan mengembalikan maruah kepada bangsa Melayu yang sedang hancur ketika ini. Kita bakal bersambung dalam babak berikutnya. Bagi yang berminat, boleh PM saya WhatsApp, harga dia ikut suka hati sedekah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.